Hai, Assalamualaikum. So dalam video kita kali ni, kita nak cakap pasal siapa lagi susah ataupun siapa lagi pressure, working mom ataupun housewife. Tapi sebelum tu, saya nak ingatkan dalam video ni saya tak ada punya belahkan dekat mana-mana working mom ataupun housewife. Sebab bagi saya, dua-dua ni susah. Dua-dua ni ada stress dia, ada senang dia, pro and con. So dalam video ni kita akan cakap lebih detail. Jom. Okay, so macam korang tahulah, bila once korang dah berkahwin, kita lain sikit lah daripada kalau dulu. Contohnya terutamanya perempuan, bila kita sebelum kahwin, kita more tu macam fikir pasal diri sendirilah. Kita siapkan diri kita, kita buat macam orang kata our sweet on time. Tapi bila once kita dah kahwin ni, kita kena fikir pasal suami. Kalau yang mana duduk sendiri, kena fikir pasal rumah juga. Memang suami membantu, tapi saya rasa bila bab ni mungkin perempuan lebih particular sikit. Sebab macam, okay, contoh macam keluar topik sikit lah. Contohnya macam bila suami ni, bila kemas rumah ke apa, bagi diorang bila rumah tu dah tak bersepah, dah kemas, diorang dah puas hati lah dengan kerja diorang. Tapi mungkin bab isteri ni, oh benda ni patutnya letak kat sini, benda ni patutnya kat sini. Contoh macam tu. So, tapi bila once kita dah ada anak pula, lagilah. Sebab anak ni, kita semua tahu yang anak ni macam 24 jam kita punya responsibility, kita punya tanggungjawab. So, bila dah jadi isteri, bila dah jadi ibu ni, kita kena fikir pasal kemas rumah lagi, pasal kita nak uruskan anak lagi, nak uruskan suami lagi, so dengan diri kita lagi. So benda tu memang kiranya mencabarlah untuk kita, lagi-lagi sebagai isteri ataupun seorang yang baru bergelar ibu. Okay. So saya ada baca dalam World Mental Health 2002, kalau korang Google pun korang boleh nampak, dan saya akan letak link artikel tu, korang boleh baca. Okay, sebenarnya housewife dengan working mom yang lagi pressure bagi pakar-pakar ataupun bagi doktor-doktor adalah housewife. Okay, so dalam artikel tu mengatakan yang bila housewife ni, macam kita tahu lah, bila kita dekat rumah, kita tak berapa bersosial sangat dengan orang. So kita tak adalah macam luahkan sangat. Mungkin kita ada jugalah kontak dengan kawan-kawan through WhatsApp, through video call. Sebab sekarang pun zaman pun dah moden. Tapi benda tu tak sama tau, dan kita pun takkanlah everyday nak call kawan kita macam tu. Okay, untuk housewife, doktor pakar tu mengatakan yang diri kita ni akan mungkin lebih insecurity, kita mungkin akan lebih rasa sunyi lah. Mungkin ada hari-hari yang bila korang duduk kat rumah tu, korang rasa sunyi. Mungkin korang yang housewife yang tengah tengok ni, mungkin ada hari-hari yang rasa macam sunyi duduk rumah, rindu nak bekerja, ataupun yang mana korang pernah bekerja, rindu nak keluar dengan kawan-kawan ke. Perasaan tu macam tiba-tiba datang tau, dan benda tu normal kalau korang yang housewife ni. Okay, tapi macam saya cakap, kita housewife ke, kita working mom ke, ada pro and con. Okay, tapi bila once korang housewife ni, korang boleh ada banyak masa untuk settlekan kerja rumah. Korang tak perlu risau anak korang siapa jaga, macam mana keadaan anak korang tu, sebab anak pun depan mata. So dekat situlah dia punya pro dia, is korang boleh jaga anak korang, besarkan anak korang, tengok depan mata. Lain pula daripada working mom. Working mom ni, dia punya saya akan ceritakan mungkin dia punya kelebihan dia. Sebab pakar tu kata, bila working mom ni, kita more independent. Lepas tu kita ada self-esteem. Lepas tu kita ada social life. Sebab bila kita dekat office tu, kita akan bergaul dengan kawan-kawan, bergaul dengan rakan staff. So mungkin kalau ada certain masalah ke, ataupun ada something yang korang yang pendam, so bila korang luahkan dekat kawan office, mungkin benda tu akan buat korang rasa lega sikit. Tapi ada juga yang working mom yang memang still ada rasa macam stress, rasa sunyi. Tapi benda tu tak banyak lah daripada working mom. Dan dalam artikel tu juga cakap yang bila working mom ni, dia busy buat kerja. So bila dia busy buat kerja, so mungkin dia punya fikiran dia tak ke negative thought sangat. So dia macam, instead of bila kita duduk rumah ni, kita mungkin ada time-time yang kita macam terfikir negatif. So benda-benda itulah yang jadinya mental issue. Okay, tapi bila kita working mom pula, dia punya kekurangan dia ialah bila kita cuti pun, contohnya kita dah kerja Isnin, Jumaat, so Sabtu Ahad je tinggal. Tapi
Tapi Sabtu Ahad ni lah yang kita nak kemas rumah, kita nak buat kerja-kerja rumah. Sebab kita dah kerja, kita pun dah kerja 9 jam dekat office. Lepas tu balik, kita nak buat benda lain lagi. So dekat situ pun dah penat. So mungkin semangat nak kemas rumah, nak buat kerja-kerja rumah tu mungkin dah berkurang. So memang korang akan macam weekend nantilah buat. Tapi bila weekend nanti nak buat benda-benda tu semua pula, dah kurang pula me time korang ataupun spend time dengan anak korang. Sebab korang mestilah nak juga spend time. Sebab ada juga yang mana-mana parents ataupun ibu yang balik kerja pun dah lewat malam. Lagi-lagi kalau anak korang yang jenis tidur awal, so balik je anak korang dah tidur. Nak kejut macam kesian pula kan sebab dah tidur. So nak tak nak kita kena tunggu esok pun dengan harapannya anak tak tidur lagi bila kita balik. So dekat situlah kekurangannya. Ataupun bila working mom ni ada susahnya juga. Sebab contohnya korang kena contoh bila setiap pagi je korang kena prepare, mungkin prepare breakfast untuk anak korang, untuk suami korang. Lepas tu nak kemas beg-beg anak, nak hantar ke nursery lagi. So korang punya masa tu agak tight lah dengan banyak benda nak kena buat. So bila dah kerja, even dekat rumah pun ada benda yang korang kena buat. Okay, lagi satu bila working mom pula, benda yang saya rasa macam saya sendiri, saya working mom is saya bersyukur sebab saya punya anak, mak saya yang jaga. So saya tak perlu hantar ke nursery. Tapi saya faham mana-mana parents yang kena hantar anak ke nursery tu risau. Kadang bila tengah buat kerja tu pun macam terfikir, anak aku buat apa, anak aku okey ke, dah makan ke, dah mandi ke, dah tidur ke, menangis tak dia. So benda-benda tu lah macam kekurangan dia sebagai working mom. Kalau kita housewife, kita sendiri yakin lah kita dah mandikan dia, kita dah tidurkan dia, bagi makan sedap-sedap. So dekat situlah dia punya kekurangan pula kalau kita working mom. Okay, saya ada juga baca satu kajian yang mengatakan kita punya stres ni akan naik 18% bila kita mempunyai seorang anak. Bila nak comparekan dengan bila kita tak ada anak. Tapi bila kita dah ada 2 anak, dia punya peratus stres dia akan naik ke 40%. Dan bila kita semakin banyak, semakin ramai anak, dan stres dia akan naik-naik. So, okay, saya ada juga tanya dekat beberapa kawan saya yang working mom dan juga housewife. Saya nak tanya diorang, yang mana diorang rasa lebih pressure? Working mom ataupun housewife? Okay, saya ada tanya diorang dan saya dapatlah beberapa jawapan. Dan bila saya baca tu, memang saya rasa dua-dua ada point yang bagus. Ada juga kebanyakannya yang jawab bila orang tu working mom, dia akan jawab housewife lah yang lebih pressure. Tapi bila orang tu housewife, dia akan rasa yang working mom lagi pressure. Okay, antara jawapan-jawapan dia saya akan bacakan. Okay, yang ini housewife. Dia kata bila housewife ni kerja non-stop dekat rumah, bangun tidur, kalau sempat mandi pun biar anak-anak bangun. Kalau tak, ada juga pernah yang petang husband balik baru lepas mandi. Lagi-lagi saya faham ada lagi-lagi jenis anak yang memang tak boleh renggang langsung, memang nak tengok je dia punya ibu dia depan mata. Lepas tu kena mandikan, lepas tu kena bagi makan, ada kerja rumah lagi nak buat. Sebab kadang-kadang tak larat, kadang-kadang ada juga ibu yang nak merasa me time tu. Tapi bila nak tak nak, kena tunggu housewife balik, barulah dapat me time tu sekejap. Lepas tu dia kata ada jugalah kalau dapat macam anak tu tidur, barulah dapat tidur sekejap. Kalau dia kata kalau working mom at least ada me time sendiri dekat tempat kerja, boleh sembang dengan kawan-kawan kalau ada benda yang nak diluahkan. Memang bila fikiran tu terkadang teringat dekat anak, banyak kerja nak buat, tapi tu pun untuk anak-anak juga kan. Ada juga yang cakap mami yang bekerja lebih susah, mami yang bekerja lagi susah. Sebab dia kata nak fikir lagi pasal anak menyusu, lagi-lagi kalau anak tu yang jenis minum susu badan, so nak kena pump lagi, nak kena prepare frozen food. Betul juga, bila kita working mom ni, nak tak nak kita kena prepare frozen food sebab untuk mudah sikit lah, instead of kita masak hari-hari, so kita boleh frozen food. So bila nak bagi anak makan tu, kita boleh panaskan. Okay, lepas tu dia kata masalah dekat office lagi, hadap jam, pergi balik lagi. Lepas tu balik kerja, mestilah nak spend time dengan anak, ada yang nak memasak lagi, lepas tu gosok baju untuk esok lagi.
Sabtu Ahad kena kemas rumah. So bila anak tak berapa sihat, kena berjaga. Kalau boleh cuti. Kalau tak boleh, nak tak nak kena bekerja lagi. So dekat sini dia kata working mom yang lagi susah. So saya bagi contoh lain, sebab ada banyak tau sebenarnya bagus. Diorang jawab pun memang saya suka, sebab diorang ada bagi diorang punya pendapat dan sebab. Okay, lepas tu ada juga yang kata working mom dia punya challenging dia is macam 80%, sebabnya dia kena balance dengan office work. So kena macam dia cakap lah, kerja rumah lagi, lepas tu nak spend time dengan anak. Lepas tu dekat sini dia ada mention yang bila once kita dah hantar anak kita pergi ke nursery ke preschool ke, chance untuk anak kita terkena jangkitan ataupun virus daripada anak orang lain senang. Sebab bila kita dekat rumah, kita berdua je dengan anak. So kalau kita sihat, insyaAllah lah anak kita sihat. Tapi bila kita hantar, kadang-kadang anak orang tu ada batuk sikit ke, flu sikit ke, dan mungkin boleh kemungkinan boleh berjangkit dekat anak kita. So dekat situ dia kata kita kena invest lagi lah, invest money sebab nak pergi ke klinik, hospital sebagainya. So tapi dia kata advantage dia sebab dapat me time lah. Tapi kalau untuk housewife pula mana untuk housewife pula dia bagi persen dalam 70%, sebab dekat sini memang kita kena macam berusaha payah nak buat benda-benda semua ni antara anak dengan antara kerja rumah. So dia bagi pendapat dia tak ada no weekend for housewife, sebabnya hari-hari sama, hari-hari rutin dia sama daripada Isnin ke hari Jumaat sampai Sabtu Ahad. Itulah rutin yang dia akan buat. Tapi dia punya advantage dia dapat tengok anak dia setiap masa lah. Dia dapat bagi anak dia makan, siapkan anak dia everyday, main dengan anak dia, macam bagi extra day. Anak saya bangun. Sorry tadi anak saya menangis. Dia baru bangun daripada bilik sebelah. Macam ni lah. So salah satu saya rasa yang mencabar bila kita housewife ni, bila contoh anak kita dah menangis, kita dah tak boleh buat benda lain. Sebab lepas tu lagi satu, bila jadi working mom ni, bagi saya benda yang saya risau bila saya nak hantar anak saya pergi, contoh pergi nursery kan. Bila kita housewife, kita bolehlah melayan anak kita. Lagi-lagi anak kita kalau contoh jenis yang susah nak makan. Fajar Fatih dia jenis yang susah nak makan. Dia macam kadang mood dia okey nak makan, dia boleh makan. Tapi bila sampai mood dia yang memang susah nak makan tu, kadang sejam pun saya pernah nak suapkan dia, nak habis makan tu bukan main susah. Tapi cuba saya bayangkan kalau saya hantar anak saya ke nursery, takkan teacher nak layan dia sampai 1 jam? Tak, saya tahu memang benda tu takkan, sebab banyak lagi budak-budak lain yang nak kena layan, yang nak kena bagi makan. So dekat situlah mungkin kerisauan bila working mom yang nak kena hantar anak diorang pergi ke tadika dan sebagainya. So conclusionnya saya rasa dua-dua ada dia punya susah senang dia. So macam untuk bagi saya pula, macam saya sebagai saya working mom, saya kena bangun lah dalam pukul 5 lebih pagi. So saya nak kena prepare kan makanan Fatih, makanan husband saya untuk bawa pergi kerja. So lepas tu bila kita dah bekerja petang tu, kita nak kena settlekan urusan anak kita pula. So tapi bagi saya salute lah sebenarnya. Saya salute dengan orang yang housewife, sebab macam mana penat saya pun tak sepenat diorang. Saya tak tahulah, ini pandangan saya. Sebab bagi saya, bila kita working mom, kita still ada me time tau. Waktu rehat, saya still boleh makan-makan relax. Waktu rehat, saya boleh tengok Netflix sambil makan. Tapi bila saya fikir, bila saya dekat rumah ni, belum tentu saya boleh buat, sebab saya kena layan anak saya.
Saya kena buat benda lain. Tak tahu lah, mungkin saya yang tak pandai manage time kot. Okay lah, so video saya sampai sini je kali ni. Macam saya cakap lah, dua-dua housewife ke, tak kisahlah korang housewife ke, korang working mom ke, bagi saya dua-dua ada penat sendiri, ada pro and con. Ada yang penat sendiri, ada kelebihan, kekurangan masing-masing. Ya, Fatih. Mama. Iya. So macam ni, nampak? bila working mom ni, bila housewife ni, kita kena layan juga anak kita. Kita pun nak buat video. Okay, nanti korang jangan lupa like, subscribe and komen dekat bawah. Mungkin ada tajuk-tajuk. Fatih, no! Nanti jatuh. Janganlah kacau mama. Fatih ni. So, kita jumpa lagi dalam next video. Korang jangan lupa like, subscribe and komen dekat bawah. Ada apa-apa tajuk ke ataupun apa-apa benda yang korang nak saya share. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Assalamualaikum.